Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku je. Hari ni kita nak review satu SD card daripada Lexa. Yang ni SD card boleh dikatakan paling murah dekat pasaran sekarang ni. Harga dia masa aku beli tu dalam RM289. Kalau kau boleh tengok dekat packaging dia, nampak tak? Dia ada tulis berapa kelajuan untuk rate speed, tapi dia tak nyatakan berapa kelajuan untuk rate speed. Kita tengok dari segi dia punya packaging pun, belakang dia pun sama aja. Dia tak nyatakan pun. Jadi kita potong packaging dia. Betul ya cara aku potong ni. Ya. Dah terbuka lah. Hai. Dia tak boleh ni. Ni. Kat sini. Okey, buka. Okey, ambil dia keluar. Inilah memory card dia. Nampak kecil kan. Okey, aku buka lah ni. Untuk buat ujian kali ni aku perlukan adapter. Sebab laptop aku tu dia tak support untuk micro SD. Dia support untuk SD card biasa je. Okey, tapi apa jangan risau. Keputusan yang aku dapat tu tepat. Sebab laptop aku punya card reader ni boleh dikatakan high spec jugalah. Dia kelas 10 ke atas punya. Jom kita tengok. Masuk ke laptop aku. Okay, masuk. Dah detect. Kapasiti yang kita dapat 464GB. Macam biasa, untuk test kelajuan memori biasanya aku akan guna Crystal Disk Mark. Okey, aku pilih memory card aku. Okey, ini dia 0%. Okey, jom kita mulakan sekarang. 1, 2, 3. Okey, kita tengok dekat task manager. Dari segi kelajuan nampak jugalah boleh cecah 80 MB untuk kelajuan membaca. Okey, 81 MB, 80 ke 70, separuh daripada yang diiklankan tu. Tapi tak apa, nanti kita try masuk kat phone ke, masuk kat kamera kan. Okey, kelajuan untuk menulis write speed. Kita tengok kat sini 32, 21, 28, 33, 32. 70. Okey. 69, 60. Okey, aku rasa not bad juga. Ini boleh rakam 4K ni. Okey juga ni. Tapi dia susah lah nak sampai ke 60 lebih tu susah. 67, 68. Okey. Jadi inilah keputusan dia. Dari segi write speed kita boleh dapat sekitar 67 lebih lah. Dari segi read speed kita hanya dapat 81.26 macam tu lah. Dia nak kata bagus sangat pun tak juga. Nak kata tak bagus pun tak juga. Dia tengah-tengah. Aku rasa aku perlu try lagi untuk round kedua. Untuk ujian kali kedua ni aku tengok keputusan dari segi write speed dia menurun. Dari segi pemandian aku, dia punya write speed ni dia bukan sentiasa ada dekat 69, 70 macam tu lah. Dia kadang-kadang je dia boost sampai 71 macam tu. Dia tak maintain. Tapi untuk kelajuan rate speed membaca ni dia maintain. Tadi kita dah buat benchmark guna software. Sekarang ni aku nak masukkan dalam kamera aku. Kita tengok dia boleh tak rakam dengan setting kamera aku yang paling tinggi. Okey, bagi aku masuk saat. Okey, tunggu jap. Okey, memory card ready. Okey, setting kamera aku yang paling tinggi kita set pada 4K. Lepas tu 100 Mbps. Ni setting yang paling tinggi. Agak tinggi juga sebenarnya kalau nak tahu 100 Mbps untuk 4K ni. Jadi kita try tekan rakam tengok. Nampak tu. Aku dah tekan biar lama-lama sikit pun tak ada masalah. Boleh rakam dalam 4K. Bisa kata memory card ni tak lepas untuk rakam setting paling tinggi untuk kamera aku ni. Kamera aku ni dia akan bagi tahu. Memory card ni tak boleh jalan pada setting paling tinggi. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya access lamp pula macam mana. Lampu access bawah kamera aku. Kita tengok memory card ni struggle tak nak save aku punya rakaman 4K ni. Nampak tu. Dia tak menyala
secara terus lah. Dia klik-klik je. Tu tandanya memory card kita ni okey lah. Dah 7 minit aku rakam video 4K 100 Mbps. Kita tengok memory card ni dia macam mana. Perhatikan pada access lamp tu. Aku nampak memory card ni okey lah. Boleh lah rakam video 4K 100 Mbps. Cuma kadang-kadang tu nampak dia macam struggle sikit lah nak save data yang dibagi oleh kamera aku pada dia. Dah 10 minit kita bagi tekanan kat memory card ni dengan 100 Mbps punya video. Kita tengok access lamp kat kamera aku Sat. Tengok bawah dia. Okay, nampak tak lampu tu? Aku rasa okey lah. Dia lepas lah untuk 100 Mbps punya video. Kita bagi tekanan kat dia pun boleh lah kan. Nampak tak? Kita tengok lagi sekali. Sekejap, aku zoomkan sikit supaya hampa boleh nampak access lamp tu. Nampak tak? Dia tak menyala berterusan tu kira okey lah. Dia klik-klik ni normal lah. Kira dia boleh terima tekanan 100 Mbps punya video tanpa sebarang masalah. Memang terbaik, harga murah. Keluarkan dia daripada kamera. Keluarkan dia daripada adapter. Wow, aku dapat rasa memory card ni agak panas juga. Tapi aku harap tak ada apa-apa lah yang akan berlaku. Harap dia boleh tahan lah. Hampa tengok perasan tak dia punya packaging ni ada tulis A2 ni. A2 ni spesifikasi untuk Android sebenarnya. Maksud dia macam ni. Misal kata hampa masuk memory card ni dalam phone hampa, lepas tu hampa kongsi memory phone dengan memory card. Bila hampa dah install banyak-banyak app dalam memory card ni, A2 ni fungsi dia untuk dia kadang-kadang lah dia boleh boost sampai 150 megabit tu untuk baca kita punya app. Jadi kita punya app tu lebih cepat untuk buka lah. A2 ni hanya terdapat untuk model 512GB dengan 1TB je lah. Untuk 128 dan 256 tak ada A2, cuma kita dapat A1 je. Okay, kita tengok dekat pasaran sekarang ni banyak kad SD yang saiz dia sama tapi harga berbeza-beza. Ada yang murah, ada yang mahal. Sebab apa? Sebab penawaran spesifikasi yang ditawarkan tu dia berbeza-beza lah. Ada yang laju nak mampoi, ada yang slow nak mampoi, tapi saiz sama kan. Misal kata hampa jenis yang suka simpan barang dalam memory card, tapi hampa jarang ambil memory card tu, ambil video, ambil gambar, sesuai lah pakai memory card yang ada rate speed yang tinggi. Tak perlukan rate speed yang tinggi pun. Tapi kalau hampa jenis content creator, suka ambil video, ambil gambar banyak-banyak tu, memang kena pakai write speed yang tinggi. Kelajuan menulis yang tinggi. Okay? Kenapa perlukan kelajuan menulis yang tinggi? Sebabnya macam ni. Misal kata hampa ambil gambar banyak-banyak, ambil video banyak-banyak, masa yang diambil untuk memory card ni save hampa punya gambar-gambar dengan video banyak-banyak hampa ambil tu, dia cepat. Faham tak? Semoga video ni dapat membantu hampa memilih memory card yang sesuai dengan hampa. Okay? Terima kasih selamat menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Aku tak tahu siapa tadi masa awal-awal aku rakam video, mikrofon ni macam ada bunyi yang tak kena. Aku tak tahu. Hai ke? Buat hai ke? Lagi tolong jangan buat hai. Bagi depa dengar habis dulu baru buat hai, okey? Jangan duk buat hai lah, aku tengah cakap-cakap ni. Aduh, kacau lah ni.